Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang untuk menarik nafas atas kurniaan rezeki daripada Allah untuk kita menghirup udara iman dan Islam. Jadi yang dihormati pensyarah kita Dr. Faizal, seterusnya sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah sekalian, di mana pun anda berada. InsyaAllah pada hari ini saya akan memilih seorang tokoh, membentangkan tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Faizal berkenaan dengan tokoh untuk subjek isu dakwah. Kalau bukan subjek isu dakwah pun memang beliau merupakan seorang tokoh dakwah dalam dunia Islam. Tokoh yang dimaksudkan adalah Al-Imam Hasan Al-Banna. Beliau merupakan seorang warga negara Mesir yang ia dilahirkan tahun 1906, 17 Oktober 1906, dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Secara ringkas, beliau merupakan lepasan Universiti Darul Ulum di Qahirah. Masa Al-Banna ni terkenal dengan seorang yang menghafal Quran ketika umur di peringkat rendah lagi. Bahkan ketika mana beliau masuki umur 14 tahun, beliau sudah menghafal bait-bait syair, juga matan-matan bagi kitab-kitab fiqh, qiraat dari pelbagai mazhab. Kemudian juga dia mempunyai latar belakang pembacaan kitab-kitab Al-Ghazali. Imam Hasan Al-Banna ini sebelum beliau terkenal dengan penubuhan Ikhwan Muslimin, beliau merupakan seorang da'i, beliau seorang yang mengajar di masjid, di sekolah, beliau seorang guru, mengajar, menyampaikan ilmu. Di peringkat awal umur beliau sudah terdedah dengan idea-idea gerakan Islam. Namun ada kisah di sebalik itu yang jarang kita kenal berkenaan dengan Hasan Al-Banna. Beliau pernah menyertai kumpulan Ikhwanul Hasafiyah, iaitu gerakan tarikat Sufi ketika mana di Mesir, di Mahmudiyah di Mesir. Kerana dia terpesona dengan tarian, dengan juga tarian dan juga muzik gerakan ini, maka beliau memilih untuk bersama dengan gerakan ini. Bahkan kurang lebih mencapai 20 tahun beliau bersama dengan gerakan tarekat Sufi ini, yang menjadikan kita tidak hairanlah latar belakang beliau ketika mana dia menggagaskan perubahan Ikhwan Muslimin. Beliau sangat menekankan pembinaan insan, bermula daripada pembinaan hati bagi kadir-kadir dakwah. Serba sedikit berkenaan dengan latar belakang beliau. Beliau merupakan pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan yang ditubuhkan pada tahun 1928, 4 tahun selepas kejatuhan pemerintahan khilafah Turki Uthmaniyah di Turki. 4 tahun jatuh, kemudian selepas itu tertubuhnya Ikhwanul Muslimin yang membawa gagasan mengembalikan pemerintahan Islam yang digagaskan oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna antara tokoh yang membincangkan permasalahan umat. Saya gariskan mungkin sedikit, tidak banyak, kerana saya cuba untuk ringkaskan pembentangan saya ini. Antara isu yang dibangkit ataupun dibincangkan oleh tokoh adalah beliau membangkitkan berkenaan dengan pengaruh barat dalam cara hidup Islam di bumi Mesir terutamanya,
Kerana pada ketika itu Mesir merupakan negara selepas melalui fasa penjajahan Barat di dunia Islam. Selepas kejatuhan Turki Osmaniyah, negara-negara Arab, negara-negara Islam telah dipecah perintah. Britishnya, Perancisnya, Belandanya telah menguasai negara-negara yang pernah dikuasai oleh Turki Uthmaniyah. Dibeda-bedakan antara mereka. Maka mana-mana negara yang dipegang oleh Barat menjadi mangsa penularan ideologi Barat. Yang antara yang paling tinggi barahnya adalah pengaruh sekularisme dalam masyarakat. Maka inilah isu yang dibangkitkan Imam Hassan al-Banna. Pengaruh ideologi sekularisme dalam kehidupan. Bukan sekadar mengganggu cara hidup, bahkan berjangkit kepada pemerintahan, keruntuhan akhlak, menjauhkan umat Islam daripada akidah yang sebenar, sehingga kan berleluasa amalan-amalan yang tidak kira dosa pahala, masyarakat kembali kepada zaman jahiliah kerana pengaruh Barat yang berbekas dalam kalangan umat. Isu yang kedua yang dibangkitkan oleh Imam Hassan al-Banna adalah umat Islam berpecah. Ini adalah isu yang berlaku bukan sekadar di Mesir, bahkan berlaku di negara-negara lain. Dengan sebab runtuhnya lembayung pemerintahan Turki Uthmaniyah, maka umat Islam telah berpecah, menghilangkan kesatuan antara umat Islam yang asalnya berada dalam sebuah lembayung, dipecahkan mengikut kebangsaan, mengikut ras, mengikut kaum. Ada negara yang dipecah jadi bangsa, maka menjadi bangsa Arab. Ini negara Arab Saudi, negara Mesir, ini Arab Jordan. Maka Arab sendiri pun berpecah, sedangkan mereka bangsa yang sama. Maka ditiup api perkauman di antara mereka. Umat Islam akhirnya tidak peduli isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka. Ini dapat dilihat daripada ungkapan Presiden Mesir ketika mana ditanya wartawan, kenapa Presiden Mesir tidak menghantar bantuan ke Palestin ketika mana Israel menjajah, menghantam, membantai Palestin. Maka dijawab oleh Presiden Mesir pada ketika itu, Presiden Mesir atau Perdana Menteri Mesir, tak ingat, saya Perdana Menteri Mesir, bukan Perdana Menteri Palestin, menunjukkan akan tingginya pengaruh perpecahan antara umat Islam. Yang ketiga, isu yang dibangkitkan oleh Imam Hassan al-Banna adalah negara-negara Islam ditindas oleh penjajah. Ini dibangkitkan oleh Imam Hassan al-Banna kerana apa? Bila sebuah negara Islam itu dijajah, ia menyebabkan umat Islam itu menjadi lesu, menjadi lemah, sehingga kan boleh terpengaruh dengan ideologi, dengan pengaruh yang dibawa oleh Barat. Saya cuba ringkaskan lagi dalam 8 minit lah. Ada beberapa solusi yang telah dibangkitkan oleh tokoh ini Imam Hassan al-Banna, terbahagi kepada tiga solusi. Solusi yang pertama iaitu berkait dengan dakwah dengan kebajikan. Dakwah dan kebajikan. Pada awal penubuhan Ikhwan Muslimin ini, Ikhwan Muslimin telah berjaya menguasai kebanyakan bandar dan kampung di Mesir. Dan mereka mensasarkan kumpulan-kumpulan belia. Mereka berdakwah di masjid, di sekolah, di pejabat, di universiti, dalam bentuk ceramah, usrah, rehlah. Mereka berdakwah siang dan malam. Bahkan di kelab-kelab malam juga mereka berdakwah. Sehingga kan pengaruh Ikhwan Muslimin pada ketika tersebut dikatakan terlalu tinggi. Dikatakan mereka telah menguasai hampir 140,000 masjid. 140,000 masjid daripada 170,000 masjid di Mesir.
dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan dakwah dan kebajikan. Sehingga ada dikatakan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan juga untuk bagi mereka yang memerlukan kewangan, makanan, juga boleh pergi ke masjid kerana Ikhwan Muslimin sudah menyediakan perkhidmatan tersebut. Itulah begitu rancaknya dakwah yang digerakkan oleh Ikhwan Muslimin pada ketika tersebut sehingga berjaya menggugat pemerintah Mesir pada ketika tersebut. Ikhwan Muslimin juga bergerak melalui tulisan dakwah, iaitu risalah-risalah dan cetakan-cetakan buku untuk sampai kepada masyarakat. Nah, ini adalah solusi yang dibawa oleh Masyarakat Banna. Yang keduanya ialah melalui idea politik Islam, ad-din wa daulah, agama dan negara. Ini sangat masyhur. Dari sudut idea membawa politik Islam kembali kepada dunia Mesir ini dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah meningkatkan kesedaran umat Islam di Mesir terutamanya untuk membebaskan dunia Islam daripada cengkaman penjajah kuasa asing daripada Mesir ke Sudan, pada lautan Atlantik hingga Teluk Parsi, pada Indonesia di timur, di Morocco dan di Indonesia di timur hingga Morocco di barat. Bangkitkan kesedaran. Yang kedua adalah dengan membangkitkan kesedaran dan keyakinan untuk mengenai kewajipan mewujudkan sebuah negara pemerintahan Islam yang di dalamnya mempunyai pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam yang sebenar, yang syumul, bukan separuh-separuh, bukan suku-suku, tapi secara keseluruhannya. Yang ketiga adalah idea untuk menubuhkan kesedaran umat Islam, mewujudkan kesatuan umat Islam. Antara yang masyhur ungkapan pemimpin Ikhwan Muslimin adalah sempadan. Sempadan kita bukan sempadan geografi. Sempadan kita adalah sempadan akidah. Bermaksud geografi itu hanya sekadar geografi. Palestin, Myanmar, Islam di Syria, semuanya adalah saudara mara kita. Geografi hanya sekadar geografi. Sempadan kita yang sebenar adalah sempadan akidah. Itu idea politik yang dibawa oleh Hasan Al-Banna. Yang ketiga dari sudut pembinaan tarbiyah. Ini adalah pembinaan secara khusus kepada kadir-kadir dakwah. Bukan Abdul Qadir. Bukan Abang Qadir. Ini kadir-kadir dakwah, iaitu pendakwah-pendakwah, nuqaba-nuqaba yang membawa risalah dakwah Ikhwanul Muslimin di kalangan mereka-mereka yang belajarnya ada di universitinya, ada di masjid, di kalangan masyarakat ada yang disebut nuqaba. Maka di kalangan mereka juga disusun pembinaan di kalangan mereka supaya mereka berdakwah dalam keadaan ada manhaj yang tersendiri melalui beberapa peringkat. Antara ni yang masyhurlah, antaranya ta'rif, pengenalan, ceramah secara umum, takwin, pembentukan kadir-kadir dakwah itu diisi dengan pengisian-pengisian amal Islami, kemudian tanfiz, pelaksanaan amal Islami. Ini adalah peringkat-peringkat yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Jadi secara keseluruhannya ini yang saya boleh ringkaskan sebab Mas Al-Banna ni sangat banyaklah cerita pasal dia. Nah, ini pun dah cukup dah 14 minit. Wallahu taala ala, Allah boleh faham dah. Ya. Assalamualaikum.